Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Sesungguhnya kami telah turunkan padanya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Kamu tahu tak apa yang didapati daripada malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang kamu lalui dalam hidup kamu, dalam keadaan kamu ketaatan pada Allah. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, imam, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Kita berada pada saat menghampiri kemuncak Ramadan. Kira-kiranya malam ni, di tempat kita ni, kita sambut malam 27 Ramadan. Menjelang maghrib sekejap lagi, kita akan mula masuk pada malam 27 Ramadan. Bagi penduduk Mekah, negara Arab, semalam mereka sambut yang disebut dengan malam 27 Ramadan. Kalau kita perhati semalam dan kita tengok suasana di Mekah, di Madinah dan sebagainya, semua dalam keadaan kemeriahan, meminta ampun kepada Allah, dalam kebanjiran tangisan, dan mengharapkan Allah melepaskan nama daripada senarai ahli neraka Allah, untuk kita dimasukkan dalam senarai ahli syurga Allah. Kemuncak perjalanan hidup kita ini begitu yang perlu kita fahami pada diri kita. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai tanda kasih dan juga sayang Allah kepada setiap di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan ini merupakan masa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita masa yang untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, Allah nak tunjuk sayangnya Allah kepada kita. Allah bagi pada kita bulan Ramadan al-Mubarak. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa kita mesti melalui bulan Ramadan ini? Kenapa kita mesti berada dalam suasana yang disebut dengan puasa, kemudian pada malam hari pula kita mengejar makna yang disebut dengan kita menjadi hamba kepadanya. Ramadan ni bukan sekadar siang hari saja, tidak. Tapi kita kena faham dia dua-dua masa, siang dan juga malam. Kerja kitanya untuk kita cari dan dapatkan yang disebut dengan keampunan Allah. Ini berdasar pada banyak ayat-ayat Quran dan juga banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang betapa bernilainya Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bahawa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini tidak dikenali di kalangan umat-umat terdahulu. Bulan Ramadan ni tak ada siapa pun yang bercakap tentang kelebihan Ramadan sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan bulan Ramadan.
Allah kenalkan kelebihan Ramadan. Sebelum daripada ini, manusia hanya bercakap tentang 4 bulan yang masyhur. Bulan yang masyhur ni Allah sebut dalam Quran, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ni Allah cerita dalam Quran, semenjak Allah jadikan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk kita lalui. Daripada 12 bulan itu, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan haram dalam Islam. 4 bulan ni bulan apa dia? Bulan Rejab, kemudian bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lonjakkan bulan Ramadan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bagi pada kita bulan Ramadan ini? Jawabnya kerana Allah dia nak tunjuk sayang dan kasih kepada kita untuk melepaskan kita seramai mungkin di kalangan umat Muhammad ini berjaya memasuki syurga Allah. Allah nak bagi peluang untuk kita masuk syurga Allah, dan kita ni tertutup peluang untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Ni cara Allah jadikan Ramadan ini. Suatu bila kita mula masuk bulan Ramadan ini, kita kena nampak fokus kita untuk apa dia. Kita nak buat apa dia yang perlu kita lakukan, dan memastikan diri kita ni berjaya mencapai matlamat. Para hadirin sekalian, oleh kerana Allah lihat umur kita ni tidak sepanjang umur umat terdahulu. Allah lakukan pada kita ni, umat Muhammad ni, Allah tak panjangkan umur sebagaimana panjangnya umur umat terdahulu. Umur umat-umat terdahulu, Allah jadikan semua panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS, panjang masa mereka hidup, sampai 950 tahun. Nabi Nuh AS. Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Kita baca dalam kitab, Nabi-Nabi dahulu semuanya Allah jadikan ratusan dan ribuan tahun. Panjang umur mereka. Nabi Ibrahim AS, saya pernah sebut dekat sini tak silapnya, Nabi Ibrahim dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, dia sebut bahawa Nabi Ibrahim dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gain. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan umur mereka panjang-panjang. Bila panjang umur mereka, tentu banyak pahala yang mereka dapat buat. Tentu banyak amalan yang mereka boleh lakukan. Dibandingkan dengan kita. Kita ni Allah jadikan pendek je masa kita hidup. Umur kita hidup ni tak panjang pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni, lama tak kita rasa kita hidup? Sekejap je. 60 tahun, 70 tahun. Kita tengok sekarang kan, umur kita ni, rasa macam muda lagi kita. Kita rasa macam baru je kahwin. Dengar lagi kompam perkahwinan. Dengar lagi, kita rasa macam baru je kita dapat anak. Kita rasa baru je kita ni dapat yang disebut dengan kerja. Baru je pada diri kita ni hidup. Kita rasa demikian. Sekarang dah pencen dah. Sekarang dah dapat cucu dah. Sekarang umur kita pun semakin senja dah. Dalam hidup kita rasa macam tak berapa lama lagi dah kita nak pergi ke sana. Dekat dah dalam hidup kita. 60 tahun, 70 tahun ni, kalau kita kira lah, amalan apa yang terbaik yang kita buat? Dalam hidup kita ni yang kita jangka, dengan amalan ni kita layak untuk masuk dalam syurga Allah. Amalan apa yang kita ingat bila kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita boleh berdiri di hadapan Allah, kita sebut, ya Allah, dengan amalan ni lah aku minta supaya layak aku masuk dalam syurga kamu, ya Allah. Tak ada perhatikan.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua umat aku tidak masuk dalam syurga dengan amalan. Tidak masuk dalam syurga dengan amalan. Tetapi lalu sahabat-sahabat tanya, bahkan kamu ya Rasulullah, bahkan aku tak masuk dalam syurga dengan amalan. Tapi kita dimasukkan ke dalam syurga kerana yang disebut dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang diberi oleh Allah kepada kita. Rahmat Allah itu dapat bila kita banyak mencari jalan hidup kita untuk menghampirkan diri kepada Allah. Bila kita cuba semampu mungkin dalam hidup kita untuk dekatkan diri kita dengan Allah, rahmat Allah akan mencurah-curah turun. Bila rahmat Allah nak diberi kepada kita, kemuncak bulan Ramadan. Kemuncak bulan Ramadan, para alim ulama susun demikian, di mana Allah akan pilih dalam perjalanan hidup kita ni, sekali dalam setahun Allah jadikan kemuncak rahmat Allah untuk setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Ramadan, bila bulan Ramadan tersebut Allah nak bagi pada diri kita, kerana bulan Ramadan tu lebih kurang 30 hari. Bila yang Allah nak bagi sungguh? Ulama-ulama sebut pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang disebut oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada kamu pada padanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu. Hu tu dibincang oleh alim ulama. Apa yang dimaksudkan hu? Inna anzalnahu. Hu yang dimaksudkan oleh Allah itu apa dia? Pada malam Lailatul Qadar. Allah tak sebut aku turunkan malam Lailatul Qadar direct. Allah sebut Quran. Aku turunkan malaikat Jibril. Aku turunkan yang disebut dengan keberkatan. Aku turun tak keampunan. Tapi Allah guna hu. Inna anzalnahu. Aku turunkan padanya Al-Quran yang disebut dengan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu alim ulama tanya. Alim ulama bincang tentang huruf hu tu saja. Ada yang sebut Al-Quran. Ada yang sebut malaikat Jibril. Ada yang sebut keampunan Allah pada malam itu. Pada malam Lailatul Qadar. Ada yang sebut kami turunkan padanya rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Para hadirin sekalian, lalu dalam hadis-hadis Rasulullah banyak cerita tentang mengenai malam yang kita nak lalui malam ini, insya-Allah. Saya nak sebut besarnya malam yang kita nak lalui pada malam ini. Yang jangan terlepas pada diri kita ni untuk kita nak lalui pada masa yang paling penting dalam hidup kita. Bermula daripada maghrib sekejap lagi. Bagaimana Allah jadikan dalam pada diri kita ni tentang malam Lailatul Qadar itu. Malam itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Kamu buat baca Quran malam Lailatul Qadar dibandingkan kamu baca Quran pada malam yang lain, beza. Beza yang kamu dapat. Malam ni kita dengar tazkirah. Katakanlah ada tazkirah. Pahala dia berbeza dengan pahala bulan-bulan yang lain. Kemudian malam ni kita derma. Berbeza daripada malam-malam yang lain. Kita buat amal soleh sampai kita tak tertidur malam ini. Kita lakukan iktikaf. Katakanlah di masjid ni, kita buka sampai pagi esok. Kita jadikan peluang untuk orang minta ampun pada Allah. Iktikaf malam ni berbeza dengan pada malam-malam yang lain yang kita iktikaf di rumah Allah. Berbeza berapa banyak? Alim ulama sebut lebih baik daripada 83 tahun kamu beribadah kepada Allah berdasar pada ayat tadi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain ini sendiri. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, bagaimana kita nak masuk di saat mana malam Lailatul Qadar ini? Dengan apa kita perlu masuk di saat mana malam Lailatul Qadar? Ulama-ulama sebut, yang pertama masuk dengan ilmu. Masuk dengan ilmu pada malam ini.
Jangan masuk dalam keadaan sembrono tanpa ilmu. Masuk malam Lailatul Qadar ini yang pertama dengan ilmu. Ilmu memahami apa yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar ini sendiri. Kena ada ilmu. Jangan kita tak ada ilmu. Maksud ilmu, betapa kita tahu nilai. Kalau orang yang tak tahu nilai, nanti dia akan jadi macam monyet yang pegang, yang disebut dengan beruk yang pegang permata yang mahal, ataupun makhluk-makhluk binatang yang di mana di depan dia tu sebut benda yang bernilai, tapi dia tak rasa itu nilai. Tak rasa itu nilai. Kerana dia tidak ada ilmu. Kita ambil cincin yang harga 60,000, 70,000. Yang 1 juta, 2 juta. Kita letak di jari beruk. Misal contoh, jari monyet. Monyet, dia tak tahu nilai. Dia ambil, dia senyum begitu sajalah. Kenapa? Kerana tak tahu nilai. Orang yang tak tahu nilai, dia masuk malam Lailatul Qadar. Dia masuk dalam malam Lailatul Qadar, tapi dia tak rasa apa-apa terhadap apa yang berada pada malam Lailatul Qadar ini. Dia tak tahu nak buat apa dia. Dia akan jadi demikian. Tapi kalau orang yang tahu nilai, malam ni, dia tak akan berhenti daripada dia melakukan beberapa amalan-amalan yang kita nak sebut sekejap lagi. Amalan-amalan apa yang perlu kita ada pada diri kita. Yang kedua, siapa yang nak masuk malam Lailatul Qadar ini, dia kena hadir dalam jiwa dia perasaan al-khauf wal-raja'. Al-khauf wal-raja' ni kena hadir dalam diri kita. Sekejap lagi kita masuk malam Lailatul Qadar. Hadirkan dalam jiwa kita ni perasaan takut dan juga harap. Yang diajar dalam kitab-kitab tasawuf, diajar benda ni biar kita ada perasaan ini. Semenjak 1 Ramadan sampai malam 26 Ramadan, sampai hari 26 Ramadan, kita membentuk perasaan yang disebut dengan al-khauf wal raja'. Khauf, rasa takut. Takut, kenapa takut? Takut apa? Takut terhadap neraka Allah. Ar-raja', harap, rasa harap. Harap apa dia? Harapnya kita selayaknya di kalangan ahli syurga Allah. Yang ni kena sebut pada anak-anak kita. Sebut pada keluarga kita. Sebut pada semua di bahagian kita yang masih hidup ini. Bagi tahu pada mereka, ini di antara ibadah. Ibadah yang terlibat dengan hati di kalangan kita. Ramai orang kita, dia tak nampak ini ibadah. Dia tak rasa. Boleh jadi ada di kalangan kita baru dengar kot. Hari ini baru dengar yang disebut al-khauf wal raja'. Pada saat Ramadan ini. Jarang sangat pentazkirah dia nak sebut tentang al-khauf wal raja'. Rasa takut dan juga rasa harap terhadap dalam bulan Ramadan ini. Takut apa dia? Takut dengan gunungan dosa yang kita lakukan dalam hidup kita. Takut dengan apa dia? Takut dengan bunyian api neraka Allah yang sedang membayangi hidup kita. Takut dengan suasana perjalanan kita di hadapan nanti. Tuan-tuan bayang dalam hidup kita ni, hari pertama kita masuk dalam kubur. Dalam hidup kita, cuba kita bayang. Hari pertama kita masuk dalam kubur. Kita bersendirian. Orang kita duduk, waktu mana duduk seorang-seorang dalam bilik rumah dia pun dia rasa takut. Malam tu hujan lebat pula. Kemudian guruh pula, petir lagi. Kemudian berlaku blackout pula dalam rumah dia. Dia seorang. Dia rasa takut. Tu dalam rumah. Bukan dekat dalam tempat lain lagi. Cuba bayangkan hari pertama kita turun di dalam kubur. Kita dipaksa oleh Allah untuk turun dalam kubur seorang-seorang. Membawa gunungan dosa-dosa. Membawa yang disebut dengan ciput dia pahala. Sikit dia pahala. Bayang di waktu itu. Macam mana kita nak melalui sampai tanah kubur terbakar. Sampai keluar ular-ular. Bayangkan orang letak je jenazah kita. Hadap je muka ke kiblat. Bau tanah depan muka kita. Waktu mana orang tutup je liang lahat kita. Waktu mana ditutup liang lahat kita ni. Nampak terus keluar daripada hujung kaki kita.
malaikat yang disebut dengan ular warna hitam kebiru-biruan. Nampak hitam keluar daripada hujung kaki kita. Mula membelit kaki-kaki kita, memantahkan tulang-tulang kita. Waktu itu, macam mana kita nak lakukan agar ular itu keluar dan menjauh daripada diri kita? Tiba-tiba keluar api di sebelah kanan kiri kita. Tiba-tiba bom busuk yang amat menakutkan dan mengerikan. Tiba-tiba datang amalan-amalan yang mengerumuni diri kita. Amalan-amalan jahat yang kita lakukan di dunia ini. Kita nak minta tolong siapa yang nak dengar. Permintaan dan pertolongan yang nak dilakukan oleh orang lain pada kita saat itu. Bayangkan saat mana kita bangun di padang mahsyar, kita sapu tubuh badan kita. Kita sibuk tanya orang, man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita ini? Lalu kita paling kanan paling kiri, dongak muka ke atas, tengok ke bawah, kita dengar suara, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Betul lah yang dijanjikan oleh Rasul-Rasul dahulu. Bayangkan kita berjalan seorang-seorang. Hari yang tidak ada nilai apa-apa lagi terhadap harta benda kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana kita berjalan seorang-seorang di padang mahsyar Allah. Hari yang tak ada manfaat lagi. Harta kita tak ada manfaat. Anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, semua tak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap di hadapan Allah dalam keadaan jiwa dia yang penuh dengan ketenangan di saat itu. Bila jiwa dia yang tenang itu, bila jiwa dia dapat tenang itu, yang sampai di akhirat, masuk dalam kubur, bangun di padang mahsyar, berjalan tenang sampai ke dalam syurga Allah SWT. Malam Lailatul Qadar. Ulama-ulama ada malam Lailatul Qadar. Kamu membahagiakan hati kamu. Kamu menyusun jiwa kamu. Kamu masuk dalam malam Lailatul Qadar itu dengan hati yang penuh dengan ilmu. Hati kamu penuh perasaan al-khauf war-raja. Dalam hati kamu penuh dengan mengharapkan kepada Allah. Betul-betul kita yakin dalam jiwa kita ni, aku ni nak buat yang terbaik dalam hidup aku. Aku takut sebagaimana Rabi'atul Adawiyah gambarkan dalam kalimah doa dia, waktu mana dia berdoa pada Allah, Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan nari fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Tuhanku, aku tak layak untuk ke syurga kamu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, aku tidak layak untuk ke syurga kamu ya Allah. Wala aqwa 'alan nari, tapi aku tak mampu ya Allah melalui neraka kamu ya Allah. Fahabli taubatan, ya Allah tolonglah anugerahkan pada aku keampunan daripada kamu ya Allah. Waghfir dhunubi, tolong ampun dosa-dosa aku yang lalu ya Allah. Fa innaka ghafiruz dzambil azim, kerana tak ada orang yang boleh mengampunkan dosa ini kecuali kamulah ya Allah yang mengampun segala dosa-dosa yang besar ini ya Allah. Para hadirin sekalian, ni persiapan kita. Dan mula Rasulullah, bila Rasulullah nak dapatkan malam Lailatul Qadar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kejut keluarga Rasulullah. Rasulullah bangunkan, bagi tahu kita petang ni dekat dengan maghrib nanti, tolong hantar SMS, tolong hantar mesej pada anak-anak kita. Dalam grup WhatsApp keluarga kita tu, bagi tahu malam ni malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Kita mesti usaha untuk membebaskan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita daripada neraka Allah. Berusaha pada diri kita untuk meletakkan nama kita di kalangan ahli syurga Allah. Jangan sampai peringkat nama kita tak tertulis di kalangan ahli syurga Allah. Yang lebih teruk lagi,
26 hari yang kita lalui ini, nama kita masih lagi kekal di pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan jiwa Rasulullah menjadi cemas. Menyebabkan Rasulullah menjadi masa yang paling kelam kabut dalam hidup Rasulullah. Tak pernah Rasulullah lebih kelam kabut daripada kelam kabut saat untuk menghadapi malam Lailatul Qadar ini. Sehingga kan Rasulullah meninggalkan rumah. Rasulullah tak sentuh isteri. Rasulullah tak menggauli isteri dalam bulan Ramadan, dalam 10 akhir Ramadan. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu sedang iktikaf di masjid. Sampai peringkat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tengok Rasulullah ikat kain tu sekemas-kemas ni. Rasulullah bangun bagi tahu sahabat-sahabat, penting malam Lailatul Qadar ini perlu untuk kita buat sesuatu dalam hidup kita. Ni cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tunjuk sungguh-sungguh dan berusahanya untuk dapatkan malam Lailatul Qadar ini sendiri. Ini cara yang dilakukan. Lepas tu kita akan tanya, Ustaz, habis tu kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kita nak buat apa? Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, malam ni nak buat apa? Ada 2-3 amalan yang besar yang boleh kita lakukan. Semua di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengar kata-kata saya ni, saya nak sebut ada 2-3 amalan besar yang perlu kita buat. Yang pertama, buat sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah kepada ibu bonda kita yang disebut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Buat amalan ini. Amalan apa? Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku dapat malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku doa ya Rasulullah? Apa yang aku perlu buat ya Rasulullah?" Rasulullah sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang dan ulang. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang dan ulang kalimah ini. Sebut Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya kami, afuwun, pemaaf ya Allah, tuhibbul afwa, suka sangat memaafkan, suka sangat memaafkan manusia, fa'fu anna, pilih aku ya Allah, biar aku di kalangan orang yang dimaafkan oleh kamu ya Allah. Sebut sampai bila kita sebut? Sebut kalimah ni sampai kita mengalir air mata. Sebut kalimah ni sampai kita terdiam lesu. Terdiam lesu. Saya nak sebut, kita sebut sampai kita sebab dada kita. Kita sebut kalimah ni sampai peringkat kita rasa tak bermaya dalam hidup kita. Lonlai di kita. Bagaikan siapa? Bagaikan orang tahanan yang nak dikena gantung, di tali gantung. Waktu mana pagi dia nak digantung tu, orang datang, pegawai penjaga tu datang, bagi tahu pada dia, dah mula untuk nak digantung. Lepas sembahyang subuh tu, orang dah siapkan pakaian untuk digantung. Dia bergerak, lonlai badan dia. Tak bermaya langkah dia. Rasa lesu tu badan dia. Kerana dia nak pergi ke tali gantung. Sebut kalimah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ini sampai kita rasa lonlai, rasa letih dalam hidup kita, rasa tak bermaya. Macam mana lagi ya Allah nak kita buat dalam hidup kita ini untuk kita lepaskan nama kita daripada senarai ahli neraka Allah? Dalam jutaan jumlah manusia yang dikeluarkan daripada neraka Allah pada tiap-tiap malam-malam Ramadan, sehingga kan Allah hadirkan malam dalam syurga, Allah hadirkan di atas dunia pada malam Lailatul Qadar. Dalam syurga kita tak jumpa dah malam. Tak jumpa dah malam. Kita jumpa daripada pagi sampai petang. Kemudian kita kembali balik pada pagi. Kemudian begitulah, kita tak jumpa lagi malam. Malam tu kat mana? Allah datangkan malam Lailatul Qadar. Allah datangkan malam nisfu Sya'ban. Allah datangkan malam-malam Ramadan. Allah datangkan malam tamu di dalam kubur. Malam-malam itu Allah gantikan malam-malam dalam syurga itu, Allah hadirkan di atas dunia ini sendiri. Lalu kita tanya pada Allah,
Dengan amalan apa lagi yang aku perlu buat pada kamu, ya Allah? Dengan bibir aku, dengan kataku, untuk daripada jumlah juta-jutaan manusia yang keluar daripada senarai ahli neraka Allah, untuk layak kita masuk dalam syurga Allah. Mengapa nama kita tak tertulis dalam jumlah tersebut? Kemana kita buat dalam hidup kita? Dalam jumlah yang sebegitu ramai yang Allah keluarkan manusia daripada senarai ahli neraka Allah, tiba-tiba tak ada nama kita. Tak ada nama kita yang termasuk di kalangan ahli syurga Allah. Kita buat apa dalam bulan Ramadan? Kita buat apa sepanjang kita lalui dalam hidup kita ini? Mengapa sekeras itu hati kita? Tak setitik pun air mata yang mengalir dalam masa-masa yang kita lalui dalam Ramadan ini. Mengapa kita tak rasa indahnya dengan kita sujud pada Allah? Mengapa kita tak hadir perasaan itu dalam jiwa kita? Sebab kita banyak dosa kan? Kita terlampau banyak dosa. Dosa itu terlampau banyak dalam tubuh badan kita. Sampai dosa ini mengeraskan hati kita. Dosa ini sampai kita tak rasa lagi nikmat akhirat. Kita rasa nikmat dunia. Yang lebih malang, di saat mana orang sibuk mengejar malam Lailatul Qadar, dia sibuk mempersiapkan diri dia menyambut Aidilfitri. Pelik kan dalam hidup? Bukan tak boleh nak sambut Aidilfitri, tapi sampai peringkat nak sambut Aidilfitri itu tenggelam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mana lebih besar di antara Aidilfitri dengan malam Lailatul Qadar? Jauh lebih besar malam Lailatul Qadar. Yang perlu kita fahami dalam hidup kita, ini peluang yang Allah jadikan pada diri kita. Tiba-tiba di kalangan kita diuji dengan ujian-ujian dunia ini, sehingga kan kita terlupa terhadap bekalan yang perlu kita siapkan pada saat-saat yang paling cemas dalam hidup kita, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar ini sendiri. Bibir kita jangan berhenti sebut dan sebut kalimah. Kalau tak boleh sebut kalimah itu pun, kita sebut apa dia? Rabbighfirli wa tub alayya. Yang diajar oleh Rasulullah sebut. Rasulullah ajar sebut Rabbighfirli wa tub alayya. Tuhanku, ampunkan dosaku, aku bertaubat ke atas diri aku sendiri, ya Allah. Ini mulut kita sebut. Sebut sampai kita rasa habis runtuh dosa-dosa kita. Hancur lebur kesilapan kita yang lalu. Sampai kita rasa nikmat kita dalam ibadah pada Allah. Kita akan rasa demikian. Tuan-tuan, perhatilah di antara orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur dengan orang yang melaksanakan ibadah haji yang tidak mabrur. Orang yang mabrur berbeza sikap dia dan akhlak dia setelah mana dia melalui yang disebut dengan ibadah haji. Orang yang mana haji dia tidak mabrur, kita tengok sama je. Demikian Ramadan. Ramadan ni, kalau kita tak ada perubahan, ya orang sama je yang datang ke masjid, orang sama je yang masih lagi membaca Al-Quran, orang sama je. Tak ada orang-orang baru. Menandakan ibadah kita ni dalam keadaan sama je. Boleh jadi Allah tak pandang langsung, tak tahu ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Zikir jangan berhenti pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang diajar oleh Rasulullah tadi. Dan baca doa. Dalam masa yang sama baca doa. Angkat tangan, baca doa, minta dengan Allah. Dan kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah saat ini baca doa sampai terangkat-rangkat tangan Rasulullah. Lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Tegak tangan Rasulullah ke atas. Sampai jatuh dengan jubah Rasulullah ni. Nampak putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bersungguh-sungguhnya Rasulullah. Jauhnya dengan kita. Kita tak sampai demikian. Imam baca panjang sikit je nak marah terus dah. Imam doa panjang sikit je. Kita mula pada diri kita, Pak Imam ni tak faham-faham, besok banyak kerja lagi. Besok nak kerja itu lagi, nak kerja ini lagi. Yang menyebabkan akhirnya kita tak rasa kenikmatan itu. Jangan demikian. Jangan demikian pada diri kita. Ini yang pertama.
Yang pertama, amalan zikir. Yang kedua, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah. Kalau kita tak boleh zikir, tak sempat nak zikir, kita selang-selikan dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ni malam yang penting untuk kita mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah dah wafat sejarak lebih kurang 1500 tahun dengan kita, tapi biar kita mampu bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti, bila kita masuk dalam kubur dia, ditunjuk saja, ditanya pada kita, man hadzal rajul, siapa lelaki ni? Kita boleh jawab terus, hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas mana tu, sampai kita bangkit di akhirat, Rasulullah panggil nama kita. Bangun di padang mahsyar, Rasulullah panggil nama kita. Waktu mana kita pergi dekat dengan telaga Rasulullah, kita mampu minum daripada telapak tangan Rasulullah. Rasulullah suap ke bibir kita untuk minum di telaga Kausar Rasulullah. Waktu mana kita nak melalui titian sirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ummati ya Rab, umat aku wahai Tuhanku, umat aku wahai Tuhanku, salim salim. Rasulullah baca doa untuk kita nak melalui titian sirat. Bila kita lepas masuk dalam syurga Allah melalui titian sirat, lepas mana kita duduk belakang Rasulullah. Bila terbuka pintu syurga, kita lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berebut dengan Sayyidina Abu Bakar, berebut dengan Sayyidina Umar, berebut dengan Sayyidina Uthman, sahabat-sahabat Rasulullah itu. Di antara orang yang berebut sama tersebut ialah kita, untuk bersama-sama masuk dalam syurga Allah. Masuk dalam syurga, kita duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangan Rasulullah. Kita mampu cium tangan Rasulullah. Kita mampu untuk kita peluk tu badan Rasulullah. Kita mampu letak kepala kita di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila Ramadan, bila malam Lailatul Qadar, dengan apa? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berterusan dan berterusan dalam kehidupan kita. Ini dua. Yang ketiga, amalan yang kita kena buat, mula iktikaf. Iktikaf, walaupun kita tidak iktikaf pada hari-hari lain, malam ni iktikaf. Datang awal, kalau kita dapat awal, seawal mungkin, iktikaf di masjid ini. Duduk di masjid. Sampai bila? Sampai pagi esok. Sampai bila? Sampai malam raya, kalau kita mampu. Kalau ada kemampuan di kalangan kita. Iktikaf, satu-satu amalan yang tidak dibuat oleh orang Melayu kita pada saat ini. Amalan yang Rasulullah lakukan, tapi kita tak lakukan. Padahal pahala iktikaf ni banyak sangat. Banyak sangat. Satu-satu amalan yang tak perlu penat. Tak penat pun iktikaf. Amalan yang tidak memerlukan harta benda. Duduk saja. Tapi kita niat iktikaf. Allah cerita dalam Quran tu banyak kelebihan iktikaf. Bagaimana pahala iktikaf yang Allah bagi dengan kita duduk dalam suasana yang kita pada saat ini. Ini pun dipanggil iktikaf yang kita lakukan pada diri kita. Untuk memuhasabah diri. Malam hari mencari Allah. Siang hari mencari makna diri. Pada siang hari mencari makna diri. Aku ni siapa? Allah jadikan untuk apa? Aku nak ke mana? Cari makna diri. Kenapa Allah ciptakan kita? Malam hari cari Allah dalam hidup kita. Macam mana nak cari Allah? Dengan cara yang kita susun tadi, yang disusun oleh para alim ulama. 3. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran, malam ni baca Quran. Yang tak jamah lagi Quran, tolong jamah Quran. Tolong riba Quran. Tolong baca. Tolong mengalir mata. Yang tak boleh baca Al-Quran, jalankan jari di atas tulisan Quran. Jalankan jari di atas tulisan Quran. Bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku tak boleh baca Quran, ya Allah. Bagi tahu, ya Allah, aku tak tahu kenapa dengan perangai aku dan sikap aku ni, ya Allah. Sampai begini sekali, tak boleh baca ayat-ayat kamu, ya Allah. Quran, riba Quran. Kalau boleh khatam Quran, khatam Quran pada malam ini.
Sama ada melalui mulut kita ataupun melalui yang disebut dengan jari-jari yang jalan di atas tulisan Quran, ataupun apa saja yang kita duduk tertidur dengan Al-Quran. Berhenti, tutup. Yang disebut dengan media-media medsos yang ada. Malam ni fokus untuk kita dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang kena buat? Saya nak sebut, ada lagi. Yang orang Melayu kita pun tertinggal. Mula alihkan semua aset-aset yang kita miliki di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta kita di atas dunia. Jangan sibuk dengan menyimpan harta. Tapi malam ini, mula kita transfer harta kita ke akhirat Allah. Hantar ke akhirat Allah. Pahala dia berganda lebih pada 83 tahun. Malam ni derma, biar banyak. Malam ni wakaf, biar banyak. Malam ni kita hibah, biar banyak. Berbeza daripada malam-malam lain. Kena ada bahagian kita. Supaya kita dah ada rumah di akhirat. Supaya kita dah ada makanan dalam kubur. Supaya kita ada pakaian waktu mana kita bangkit di akhirat nanti. Supaya kita dah dapat semua ganjaran-ganjaran yang lebih hebat daripada dunia ini waktu mana kita di hadapan nanti. Malam ni, di antara malam-malam kita pindah harta kita daripada kita simpan di atas dunia. Orang kita simpan harta pandai. Cari harta pandai. Tapi nak hantar harta ke akhirat tak pandai. Dia menjadi penyimpan harta di atas dunia. Sebanyak mungkin dia cari harta dia di atas dunia. Kemudian sampai di hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta dia di atas dunia. Dia kena soal terhadap harta yang ditinggalkan ini. Kalau tuan-tuan nak suruh, jangan kena soal terhadap harta yang kita miliki, kita hantar ke akhirat. Kita tidak akan disoal dengan harta yang telah kita hantar ke akhirat itu. Manakala harta yang kita simpan di dunia, kita akan disoal. Dalam hadis Rasulullah sebut, la yazalu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tak berganjak telapak kaki anak Adam di padang mahsyar nanti sehingga disoal tentang 4 perkara. Termasuk yang keempat Rasulullah sebut, an malih, terhadap harta dia. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan harta benda dia tersebut. Allah akan tanya setiap sen, setiap ringgit, setiap puluhan ribu, setiap ratus, semuanya Allah akan tanya. Di hadapan Allah nanti akan menjawab dia di hadapan Allah terhadap pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hidupkan pada penghujung malam. Penghujung malam, bangun. Malam ni, usaha bangun awal sikit. Bangun pukul 4. Bangun kita. Tidur sekejap kalau kita perlu tidur. Kalau ada orang yang tak tidur langsung, itu lebih terbaik. Malam-malam yang sebegini. Tak tidur, besok kita rehat. Dan kita tak tidur tu buat apa? Buat tadi, amalan tadi. Zikir, selawat, transfer harta kita. Kemudian kita buat amalan-amalan yang lain. Baca Quran. Kemudian kita berdoa. Minta kepada Allah. Banyakkan pada kita dengan cara demikian. Dan yang akhir sekali, amalan yang terbaik untuk kita buat. Duduk dengan para alim ulama. Cari orang-orang saleh. Duduk dalam halaqah ilmu. Kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Bagi ucapan-ucapan. Boleh jadi kita tak boleh duduk dengan mereka, tapi kita hantar mesej. Selamat menyambut malam Lailatul Qadar, Ustaz. Mudah-mudahan Allah jadikan amalan kita diterima di sisi Allah. Kita bersama. Dia pun jawab balik, terima kasih di atas ingatan ini. Misal contoh ni. Kita duduk dengan mereka. Masa tu walaupun kita berjauhan, jasad kita tak duduk bersama, tapi nama kita didoakan oleh mereka. Tentu mereka akan sebut dengan kalimah-kalimah yang baik pada kita ini sendiri. Dalam dunia digital kita ni, banyak cara nak duduk dengan halaqah zikir, halaqah ilmu. Lalu kita ambil kesempatan ini untuk kita mendekatkan diri kita pada Allah. Mudah-mudahan bila kita berada pada pagi Aidil Fitri, kita benar-benar dalam keadaan fitrah. Bersih betul-betul. Hari tersebut kita pakai pakaian baru.
Kita siap makanan, kemudian makanan yang sedap-sedap, bagaikan hari pertama kita turun ke barzah. Hari pertama kita turun menghadap di hadapan Allah. Pada hari tersebut, kita mula bertemu dengan arwah-arwah ayah kita. Arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita. Hari itu kita bertemu dengan janji Allah. Dan hari itu kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil usaha yang kita lakukan sepanjang Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang terbaik pada tengah hari yang Allah jadikan pada kita ini. Bersiap kita untuk saat yang menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan Allah jadikan masa-masa ini masa-masa yang terbaik dalam hidup kita, dan Allah jadikan kita di kalangan ahli syurga. Semua yang hadir pada tengah hari ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, menghampiri malam-malam Lailatul Qadar ini ya Allah. Dosa-dosa kami masih lagi menimbun ya Allah. Dosa-dosa kami masih lagi banyak ya Allah. Nama kami masih lagi tercatat di pintu-pintu neraka kamu ya Allah. Ya Allah, dengan amalan-amalan yang kami lakukan ini ya Allah, dengan perbuatan dan sikap yang kami tak harungi dalam hidup ini ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakar aku ya Allah? Di sudut neraka manakah kamu akan bakar kami ini ya Allah? Ya Allah, Rahmanur Rahim, kamu mengetahui daripada segala-galanya itu ya Allah. Pilihlah kami untuk dimaafkan kesilapan kami itu ya Allah. Ampunkan dosa besar kami ya Allah. Ampunkan dosa kecil kami ya Allah. Ampunkan dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Berilah peluang untuk kami kembali kepada kamu ya Allah. Lembutkanlah hati kami ini ya Allah. Senangkanlah kami mentaati perintah kamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang paling saleh dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sepanjang perjalanan hidup kami ini ya Allah, kami mengakui kami pernah melakukan kesilapan yang banyak ya Allah. Terkadang kami cuai dalam melaksanakan tanggungjawab kami kepada kamu ya Allah. Melaksanakan ibadah solat. Kadang-kadang kami cuai dalam hidup kami terhadap tanggungjawab kami terhadap pasangan hidup kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah. Banyaknya kesilapan kami yang tak mampu kami sebut dalam tadahan doa ini ya Allah. Kecuali bibir kami hanya mampu menyebut Rabbighfir dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami itu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba kamu yang paling saleh di kalangan hamba-hamba yang saleh ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata kami di hadapan ibu kami ya dahulu ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat aliran air mata, derayan air mata mengalir lesu di pipi kanan dan pipi kiri ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah melakukan kesilapan itu. Kecuali tadahan doa kami ini ya Allah, mengharapkan redha kamu, mengatasi daripada kemarahan kamu pada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika doa kami ini doa pendosa ya Allah, yang penuh dengan dosa-dosa, sehingga kamu tidak dengar lagi doa kami ini, kamu dengarlah doa mereka yang tidak berdosa di bumi Palestin itu ya Allah. Kamu bantulah mereka yang sedang teraniaya itu ya Allah. Mereka dan diuji dengan ujian-ujian yang lebih teruk daripada kami ini ya Allah. Kamu datangkanlah pertolongan sesegera mungkin
pada anak-anak kecil yang memanggil-manggil nama kamu, Ya Rab, Ya Rab, bantulah kami. Kamu bantulah ibu-ibu yang melihat jasad yang kaku suami masing-masing, Ya Allah. Kamu bantulah setiap pejuang-pejuang dalam melawan Zionis Israel itu, Ya Allah. Kami pohon pada kamu, Ya Allah, agar doa-doa mereka dimakbulkan di sisi kamu, Ya Allah. Manakala doa-doa kami ini, kami pohon pada kamu, Ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa dan kesilapan kami itu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, pulangkanlah kami ke Ramadan dan Ramadan yang mendatang nanti, Ya Allah. Jangan kamu jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kami, Ya Allah. Berilah peluang pada kami, Ya Allah, untuk membuktikan kebenaran kami dalam mentaati perintah kamu, Ya Allah. Bagilah peluang pada kami untuk kami menjadikan diri kami hamba kamu yang paling saleh, Ya Allah. Dipanjangkan umur kami dalam keredaan kamu, Ya Allah. Di saat mana nama kami sudah tertulis di kalangan ahli syurga Firdaus, Ya Allah, kami bersedia untuk menghadap di hadapan kamu, Ya Allah. Kami bersedia di kala itu untuk dipanggil menghadap di hadapan kamu, Ya Allah. Jangan kamu matikan kami di saat mana nama-nama kami masih tertulis di pintu-pintu neraka kamu, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu, Ya Allah. Jadikanlah peluang untuk kami kembali pada kamu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunkanlah kesilapan kami dan kecuaian kami terhadap pasangan hidup kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah, di atas kami tidak mampu menunaikan tanggungjawab yang terbaik dalam hidup mereka, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, Ya Allah. Di atas kecuaian kami dalam mendidik anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang saleh, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu, Ya Allah. Bagilah peluang untuk kami, Ya Allah, untuk kembali pada kamu, Ya Allah, menjadi hamba yang paling saleh di kalangan hamba-hamba yang saleh, di kalangan mereka yang bertakwa kepada kamu, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.